Alright gang, recap kali ni semuanya berkait dari EPL ke La Liga, dari Arsenal ke Spurs, ke Oba, ke Barca, ke El Clasico. Are you ready? Let's go! Arsenal 1, Aston Villa 0. Impian Arsenal untuk layak ke top 4 semakin menjadi realiti selepas mencatatkan kemenangan 1-0 di Villa Park. Saka menjaringkan gol tunggal perlawanan ngam-ngam sebelum 30 minit game dengan volley dari penjuru kotak penalti yang Martinez tak dapat tengok langsung. And gol Saka merupakan gol ke-2000 Arsenal dan gol ke-9 ke ke-10 pribadi Saka untuk musim ni. Villa mungkin nampak kehilangan Martinelli sebab Covid, Ramsdale sebab kecederaan pinggul sebagai advantage lah. Tapi sekali lagi, squad depth bukan isu besar buat Arteta. Dia membuktikan walaupun mengalami jendela perpindahan Januari yang agak hambar, tak ada muka baru, still boleh perform. Langsung tak ada track ke arah gol Arsenal, cuma hujung-hujung game. Saat-saat terakhir Leno terpaksa melakukan save dari free kick Coutinho tu. Itu jelas shot on target dari 8 shots keseluruhan untuk Aston Villa. Inilah dia masalah Villa bagi aku. Kejap belasah lawan, kejap kau hambar dekat laman sendiri. Gerrard pun tak puas hati lepas game kan. Kau nampak sendiri dia punya reaction. Arsenal meraihkan kemenangan ibarat dah layak ke UCL, bak kata Ashley Young, left back Aston Villa yang duduk dalam poket Saka sepanjang game tu. Tapi come on lah, kau nak meraihkan kemenangan pun salah ke bro? Dorang dikritik hebat, Januari tak beli player, skuad muda yang tak diberikan harapan langsung awal musim menduduki kedudukan tercorot kejap dengan 3 kekalahan straight. Aku rasa fans Arsenal dan player dorang termasuk Arteta berhak lah meraihkan kemenangan dengan apa cara dorang nak sekalipun. Suka hati dorang lah kan. Kuasa Ashley yang bengang tu sebab kena bully dengan Saka sepanjang game. Apa yang aku tertarik dengan persembahan Arsenal kali ini adalah keupayaan untuk melupakan benda buruk pertengahan minggu, tewas kepada Liverpool, rekod tanpa kalah dileburkan dan bangkit dengan bergaya. Ini adalah permulaan 3 away game, tapi Arsenal buktikan skuad paling muda dengan manager paling muda EPL mampu untuk terus melakar sejarah. Arsenal kini 3 poin atas Spurs dengan 1 game in hand dan 2 game in hand mengatasi Man United dengan kelebihan 4 mata di depan. Aku rasa Leno kali ni dapat peluang sekadar uji bakat je lah untuk pasukan baru yang dia nak join pada jendela perpindahan selepas tamat musim ni. Misi Leno aku rasa adalah sekadar untuk kembali dalam skuad kebangsaan Jerman, dan dia sendiri dah luahkan dia perlukan first team football untuk merealisasikan impian dia selepas dia tidak disenaraikan dalam skuad terbaru pasukan Jerman kan. Dia tak dapat tunjuk banyak kali ni, cuma aku rasa dia commanding lah dalam kawasan dia, terutamanya ketika sepakan penjuru. Tapi momen paling besar tak dinafikan, last save tu lah, memastikan 3 mata penuh tu milik Arsenal. Fans Arsenal banyak menyebut Odegaard, tapi aku rasa Saka adalah pemain paling konsisten musim ni deliver untuk korang. Dia punya konsisten sampai kau lupa usia dia berapa dan menjadi pilihan utama tiada tandingan belah kanan Arsenal tu kan. Saka skor gol tunggal games, tapi sebelum dia skor lagi aku rasa dia dah simpan Mings dengan Ashley Young dalam poket dia. Sesuatu yang aku dah jangka dengan ketiadaan Luka Dean untuk Aston Villa. Aku rasa Saka antara individu yang paling banyak dapatkan fouls terhadap diri dia sendiri dari Mings dan juga rakan-rakan dia. Ini satu lagi indikasi kematangan gameplay Saka lah kan. Saka ni bagi aku ibarat Son dalam pasukan Spurs yang Arteta nak jaga minit permainan dia selagi boleh untuk mengelak kecederaan. Member terus kena sub dengan baki 20 minit game ganti dengan Pepe. Tak banyak positif lah untuk Villa first half, tapi kalau ada pun maybe John McGinn je lah kot. Dia seorang je aku nampak cuba nak combat dengan Partey dan Xhaka. Form tu dia bawa ke second half dan kali ni dibantu pula dengan Ramsey dan Buendia. Dari segi goal threat tak banyak dari Aston Villa, tapi midfield diorang ni lah yang menjadi spring yang membenarkan serangan Villa yang improve sedikit lah dalam second half kan. Smith Rowe adalah penjaring terbanyak Arsenal musim ni, tapi ini sekadar penampilan pertama je dalam kesebelasan utama kuasa sekitar sebulan yang lepas kan. Dia terpaksa jadi backup Martinelli baru-baru ni, tapi bila member kena Covid, Smith Rowe dapat chance, dia tak menghampakan lah walaupun tak score kan. Backup Martinelli tak apa, tapi kau still masuk skuad England bawah Southgate. Steady Smith Rowe. Selain dari miss peluang pertama Arsenal dalam game ni, dia bagi aku sentral dalam segala apa Arsenal buat dalam serangan mereka. Link up play yang matang dan tidak mementingkan diri antara kualiti yang ada pada Smith Rowe yang Arteta suka kuasa. Ben White dengan Gabriel aku rasa segala apa yang dicampak ke dalam kotak penalti Arsenal, diorang main letak kepala diorang, tak fikir dunia, janji tak bolos. Mungkin ada yang akan cakap Villa terlalu pasif dan terlalu respect kualiti pemain Arsenal, tapi hakikatnya Gerrard sendiri mengakui players dia kena percaya dengan kemampuan sendiri. Lagi-lagi selepas jendela perpindahan Januari yang membawa masuk ramai pemain-pemain ternama, namun cuma sekali je Villa mengalahkan tim dalam kedudukan liga atas diorang. Hampalah juga kan. Kesimpulan aku macam ni lah. Walaupun ramai memuji apa Arteta lakukan dari segi team bonding lah, keserasian lah, individu seperti Saka, Odegaard, Martinelli makin lama makin menyelah dan akan ada offer dari rival atau klub-klub besar. Struktur gaji yang dikatakan ada ceiling tu
mungkin sukar untuk dikekalkan jangka masa panjang. Contoh terbaik kau tengok Salah dekat Liverpool. Diorang pun ada struktur gaji, diorang pun ada ceiling. Aku yakin Saka satu hari nanti akan capai level seperti Salah. So harapan aku dah ada perancangan jangka masa panjang je lah. Jangan jadi macam kes Oba dengan Ozil lagi dah lah kan. Cuma satu je lah, aku harap Arteta ni kadang-kadang boleh maintain cerdik dia atas padang tu dengan cerdik dia bercakap dengan media. Komplain pasal game terlalu padat takkan dia tak memahami. Ini situasi tak dijangka dan tak dapat dielakkan. Tak ada pilihan lain untuk jadual bola sepak Eropah kan. Early kick-off tu perlu atas dasar hak penyiaran dan juga penaja. Aku faham lah benda ni semua sebab aku dalam dunia ni. Mungkin dia kena lebih educated lah pasal benda-benda macam ni. Harap Arsenal gunakan PR mereka untuk membantu Arteta. Mungkin sebab ini first managerial appointment dia, so banyak lagi dia kena belajar lagi kot. Kan? Apa pun kita fikir positif, tahniah Arsenal, tahniah Arteta, kemenangan away yang kelima berturut-turut. One step closer to comeback UCL selepas kehilangan selama 5 tahun. Spurs 3, West Ham 1. Kata derby game, tapi aku tengok Spurs tapau West Ham dalam London derby ni. Antara dua pasukan masih kiranya dalam fight untuk kedudukan top 4, tapi hari ini aku rasa Spurs dah buktikan diorang masih lagi satu level atas West Ham. Selagi ada Kane, selagi ada Son dalam kesebelasan utama mereka, different level. Kadang-kadang aku terfikir macam mana Spurs nak perform kalau tak ada dua individu ni. Now kau tambah lagi dengan Kulusevski, Bentancur, Romero, menjadikan bagi aku tiga trio ni lah kan. Son, Kulu, Kane, kira trio kedua terbaik lah mungkin belakang Liverpool. Kesemua gol Spurs kali ni gandingan Son dan Kane dibantu Doherty, Kulusevski. Tapi bagi aku unsung hero dalam game ni adalah Christian Romero dan Rodrigo Bentancur yang semakin serasi dengan physicality dan kepantasan permainan EPL. Gol pertama Spurs datang dari gerakan Kane di sebelah kanan, jadi provider kepada Son yang dah baca awal namun dia tak ada sentuhan langsung. Sekadar mengelirukan Zuma yang kena boo sepanjang game malam tu, tertampan bola ke gawang sendiri. Spurs leading 1-0 waktu tu. Tak apa Son, walaupun kau tak dapat claim gol pertama, tapi gol kedua tak ada siapa boleh cakap apa, tak ada siapa boleh claim dari kau. Ini textbook Son lah bagi aku. Kane macam biasa dapat bola dekat tengah, cari Son yang dah start pecahkan offside trap one on one dengan Zuma yang commit awal buat hadangan, tapi rembatan Son tu deflected sedikit, kaki Zuma tu masuk top corner. Belah kanan tak ada can langsung Lukas Fabianski. Threat West Ham awal tu datang dari Antonio, tapi finishing dia langsung tak menggugat Lloris. Form dia makin merudum aku tengok sejak Jared Bowen main false 9. Dia banyak drift ke sebelah kiri, nampak isolated lah sepanjang malam tu. Antonio dapat 2 peluang tak silap aku sepanjang game, dia cuma kena rembat on target je, itu pun tak berjaya. West Ham memang threat besar dari set piece, itu paling ketara, itu kita tahu. Dan gol tunggal mereka datang dari delivery Cresswell, sepakan penjuru ditanduk Dawson ke arah Ben Rama, di far post tak dikawal untuk kedudukan 2-1 sampailah habis first half. Masuk second half, Spurs tak garang beberapa gerakan bahaya dalam final third West Ham. Namun beberapa pertukaran West Ham seperti Yarmolenko yang baru skor 2 biji bersama dengan Pablo Fornals yang masuk ada menunjukkan threat kerana West Ham kembali kepada back 4 selepas bermain hampir 70 minit dengan back 3 dan wingbacks, sesuatu yang jarang berlaku lah musim ni kan. Diorang fresh, baru kalahkan Sevilla kot dalam Europa League Round of 16, layak ke suku akhir akan bertemu dengan Lyon. Namun momentum tu nampak terbantut sedikit, mungkin faktor kepenatan main 120 minit memainkan peranan jugalah kan. Form beberapa pemain utama macam Lanzini, Rice dan ramai lagi lah nampak drop sedikit. Cuma Ben Rama je aku rasa threat paling besar West Ham, menambah lagi derita dengan gol ketiga menerusi siapa lagi kalau bukan brother K-pop kita lah, Son kan. Apabila tandukan ke belakang Kane, sekali lagi anticipation Son tu dah start lari, dia dah standby dah kan, maintain kedudukan onside 1 lawan 1 dengan Fabianski, tenang je skor untuk gol ketiga perlawanan dan gol kedua peribadi dalam game tersebut. Satu rekod menarik adalah tidak ada mana-mana duo yang berganding lebih baik dari Son dan Kane musim ni. Ini adalah gandingan jaringan ke-38 untuk musim ni saja. Dan apa yang lebih menarik, walaupun Kane banyak drop deep untuk memulakan link up play, ia menunjukkan kualiti Kane bukan saja bab finishing tapi passing accuracy dia next level weh. Aset besar Spurs bagi aku dan England. Kemenangan ini buat aku confident tempat keempat EPL tu akan dicabar hebat lah antara Spurs dengan Arsenal. Masih lagi ada North London Derby, jangan lupa, dekat Tottenham Hotspur Stadium tu sendiri, yang boleh membuka laluan untuk mana-mana pasukan. Dan Arsenal ada satu game in hand je atas Spurs dengan kelebihan 3 mata sekarang. West Ham, Man United, Wolves makin sama peluang diorang, tapi aku rasa still perlukan keajaiban lah untuk diorang layak. Overall aku nampak battle masuk aku dengan Doherty antara key moment dalam game ni. Beberapa kali kena sailang bola dari kawalan masuk aku. Jangan lupa battle Ben Rama yang main wingback kali ni. Belah kanan terlalu mudah memberi ruang buat Reguilon untuk eksploitasi. 2-3 kali Reguilon one on one dengan Fabianski, cuma tak ada luck nak score. Itu sebab aku tetap akan pilih Reguilon first choice kalau aku di tempat Conte berbanding dengan Sessegnon. Aku harap pendapat Conte ini akan berubah lah melihat back to back wins. Setelah sekian lama, pendek cerita, Moyes punya wingback system
kena tapau lah dengan Conte kan. Kalau hari tu Harry Potter cuba nak ikat kepala dia dekat tiang gol game Everton lawan Newcastle, kali ni ada seorang lagi guna taktik sama dalam game ni, tapi mujur pihak security stadium dapat mengawal dengan baik tak ada delay bagai kan. Diorang ni tak faham ke ini bukan pentas untuk buat protes macam ni? Orang tak peduli pun. Kali ni kita kena puji sikit lah Anthony Taylor sebab mata dia tajam nampak fan tu lari masuk padang sebelum dapat peluang nak ikat kepala dia sendiri dekat tiang tu. Lawaknya fan Spurs bawa kucing inflatable kan, yang kau boleh letak angin kasih besar tu. Semata-mata nak menganjing Zuma. Aku rasa menjadi sampai gol sendiri kot. Kalau hari tu Conte emo pasal kalah 4 game dalam 5 penampilan, kali ni dia boleh meraihkan 4 kemenangan dalam 5 game terakhir. Romero dah mula jadi leader walaupun kuat menganjing lawan. Bentancur dengan Kulu tak ada transition bagai daripada Serie A, terus menyelah sejak kemasukan mereka dari Juve. Cuma satu je lah, hujung musim nanti form Kane kalau maintain macam ni, confirm akan menyaksikan offer-offer daripada klub-klub lain yang ditawarkan. Dan kali ni aku rasa Kane yang dah semakin menghampiri usia 29 tahun dah pasti ada ambition kan. Dia sendiri nak menang trofi kan. Segala-galanya akan bergantung kepada sama ada Spurs layak ke UCL ataupun tidak. Kalau tak, aku rasa Conte dengan Levy kena relakan je lah kan. Conte punya happy cara dia peluk Son macam bapak dengan anak lepas game. Squad depth Spurs nampak lebih baik dari Arsenal, dan kalau tengok baki game masing-masing, kau tengok sendiri laluan Arsenal lebih sukar berbanding dengan Spurs. Lagi banyak tim top 4 yang Arsenal kena lalu. Man United, Chelsea, North London Derby, dah banyak lagi lah kan. Dulu Nuno versus Arteta, sekarang Conte versus Arteta, aku rasa akan menjadi penentu lah. Entahlah, aku rasa Conte ada kekuatan mental untuk bawa Spurs ke top 4. Dia ibaratkan semua game akan datang ni macam cup final. El Clasico, Real 0, Barca 4. Los Blancos kena tapau dengan Blaugrana. Jersey hitam Real tu ibarat menghadiri upacara pengebumian mereka sendiri. Kau tengok, trust the process Xavi itulah luahan Aubameyang. Barangkali dia ada tweet lepas game, dia kata macam ni lah player yang dikatakan finished. Dia sound Arteta ke media UK aku tak pasti, tapi ini bukti player yang ada kepercayaan pengurus dan berada dalam keadaan gembira, happy dalam life dia, dalam kehidupan dia, akan perform pada tahap terbaik yang dia mampu. Segala apa sentuhan Oba sekarang semuanya menjadi ibarat Oba Dortmund dulu mental. Ini kekalahan pertama Real tak silap aku dekat Bernabeu musim ni dalam meraihkan ulang tahun ke-120. Pertama kali aku tengok Bernabeu terpaku dan terdiam. Pertama kali juga 17 shots dalam kotak penalti Real Madrid tak pernah berlaku dari kunjungan mana-mana tim lain musim ni dekat La Liga. This is Xavi's Barcelona. Xavi ball. Gol demi gol diraihkan dengan cuma 300 je supporter Barca yang hadir berbanding puluhan ribu fans Real Madrid yang terdiam lah boleh kita katakan. Ibarat main stadium kosong ketika Barca menjaringkan 4 gol. Aku rasa Xavi pun maybe tak jangka statement besar macam ni kan. 4-0 yang aku lihat senang-senang boleh jadi 6 ataupun 7 biji. Real menang title sekalipun musim ni mungkin menang battle, tapi perang ataupun war, rasanya Barca akan menang dengan masa depan yang lebih cerah. Ramai juga tertanya apa yang mungkin terjadi kalau Xavi start dari awal musim. Xavi sejak take over Barca dah mencatatkan 37 points berbanding Real cuma 36 mata. Sebagai konteks untuk korang, bukan sekadar faktor Xavi, tapi aku rasa kredit harus diberikan kepada new signings, terutamanya Aubameyang yang dikritik hebat dekat England bersama Arsenal dan kini sudah pun menjaringkan 9 gol dalam 11 perlawanan. Ferran Torres juga memainkan peranan dengan gol dan assist. Selain Dembele yang nampak macam new signing walaupun dia dah lama dekat situ, kaca ke papan ke, bila dia perform dia memang world class. First half je aku rasa Oba dah boleh hat-trick sebenarnya. Peluang ni peluang Barca cipta dalam game ni aku rasa ibarat playbook Dortmund lah. And bila kau tengok gandingan Oba dengan Dembele dalam jaringan yang pertama dilakukan oleh Barca, Dembele menerima hantaran PK belah kanan, guna speed dia melepaskan diri dari Nacho dan melakukan cross tepat ke Oba yang meletakkan diri dia di depan Militao. Skor gol pertama. Selang 8 minit je Dembele jadi provider lagi, sepakan penjuru kepada Araujo yang simpan Vini Junior dalam poket dia kau-kau malam tu. Berjaya menanduk masuk gol kedua Barca. Militao dengan Alaba sekali lagi terlepas marker. 2-0 first half paling minimum Barca layak, sebab track Barca dalam first half tu menyaksikan Real main macam away team Tapi sebelum semua dominasi Barca tu, peluang pertama jatuh kepada Rodrigo dari luar kotak rembatan yang tersasar waktu tu. Dia meminta fans Real kuatkan suara dengan harapan Real akan perform lah kan. Tapi siapa sangka diorang akan kena tapau dengan cara macam ni. Valverde pun ada memaksa Ter Stegen melakukan save pada peringkat awal selepas Vinicius dah set up dia. Aku rasa keputusan paling cerdik Xavi adalah menurunkan Araujo dan merehatkan Dani Alves kali ni. Walaupun awal-awal Vini Junior banyak menyusahkan hidup dia, tapi cuma sekali je shot diselamatkan Ter Stegen. Dan tak silap aku ada simulasi yang berlaku yang Vini Junior tak nak mengaku kan, walaupun dah kena sekolah dengan PK lepas tu. Degil budak ni. Kadang-kadang aku tak faham dia orang ni. Tak sedar kan dia VAR? Segala aib kau dirakamkan.
tanpa Benzema, agak ketara. Madrid struggle dengan Modric dan Valverde masing-masing memainkan peranan false nine yang kurang efektif. Secara tak langsung ni aku tengok Eric Garcia main ibarat Van Dijk lah malam tu. Walaupun budak ni agak goyang juga kadang-kadang kan. Kelebihan seorang pemain tengah pun tak membantu Real. Ini aku nampak lah Casemiro nampak macam banyak berjalan. Tak nampak 100% sejak pulang dari kecederaan yang dia alami. Torres membuli Dani Carvajal belah kiri. Satu lagi topik selain Dembele dengan Nacho belah kanan. Ini antara mini battle lah yang dimenangi oleh Barca yang membawa kepada dominasi sepenuhnya. Kalau adalah benda Real kena improve musim depan, aku rasa benda paling ketara, paling nyata adalah barisan pertahanan tu. Sudah-sudahlah Mbappe ke Haaland ke cari left back, right back, atau sekurang-kurangnya perkuatkan lagi back four tu kan. Ketiadaan Ferland Mendy, satu lagi kehilangan cukup besar dalam game ni. Nacho nampak janggal dalam peranan sebagai left back. Dua pertukaran Ancelotti buat untuk memulakan second half. Masuk Camavinga dengan Mariano Diaz, untuk Toni Kroos dengan Carvajal yang memang ternyata struggle dalam game ni. Tapi selang 2 minit je, Torres dah tambah gol ketiga. Itu pun selepas dia terlepas peluang one on one dengan ketua permulaan second half tu. Gila weh, chances Barca dalam game ni. Dembele pass ke De Jong dan Oba pula set up Torres. Tenang finish ke far post, top corner, terpaku ketua. Selang 4 minit, Oba sekali lagi memecahkan perangkap offside bersama Torres. Tapi ada protes player Real sebab VAR yang review balik kasih gol. Ada yang terkeliru kot dengan bendera penjaga garisan. Punca maybe player Real berhenti bermain lah. Tapi tak ada alasan lah bagi aku. Ref dah signal kat diorang. Lain kali main ikut whistle, bukan bendera penjaga garisan. Kau play on. Hampir jadi 5 biji lah bila Jordi Alba cross untuk Oba score hat-trick. Tapi kali ni tersasar pula Oba, sayang. Depay masuk sempat memaksa save dari ketua yang berani aku katakan pemain terbaik Real lah. Dan kalau bukan kerana dia, mungkin lebih memalukan scoreline tu. De Jong, Pedri, Dembele dengan Torres, kesemuanya perform 10/10 kali ni aku boleh katakan, dengan mendominasi bahagian tengah dengan stats, most chances created, most take-ons completed. Busquets ibarat relax, enjoy tengok persembahan rakan-rakan dia sambil dia bersedia untuk threat yang jarang mendatang lah. Dia paling banyak tackles tak silap aku, tackles completed dan interception sebanyak 4 kali, dan distance covered dia paling rajin antara semua, 11.2 km, 95 touches weh Busquets. Real memang tak dapat bendung dia. Bukan sekadar kehilangan Benzema punca kekalahan, tapi faktor perubahan sistem untuk cope tanpa Benzema menjadi punca Ancelotti kena outclass dengan Xavi. Kena overload bahagian sayap yang aku nampak dengan 4-2-4 Ancelotti ni, ternyata kena counter dengan 4-3-3 Xavi kan. Real akan menang Liga, aku tak nafikan, tapi bezanya sekarang mereka dah ada luka yang sukar untuk diubati. Lagi-lagi mengetahui cabaran Barca musim depan 15 poin depan Barca dah jadi 12 poin sekarang, dan dominasi Real dalam El Clasico berakhir di sini. 5 Clasico terakhir dalam semua pertandingan Real menang. So bayangkan betapa besarnya message Xavi kepada dunia bahawa Barca is back. Dan masih favourite dalam Europa League juga selain memastikan top 4 dalam radar mereka. Real masih clear dengan 9 mata ke atas penjabar terdekat Sevilla. Ada beberapa fans Real minta bawa balik Zidane lah bagai selepas Ancelotti mengakui kesilapan dia sendiri, strategi dia tak jadi, punca kekalahan. Tapi aku tak setuju dengan benda tu. Kau nak apa lagi? Tengah leading La Liga 9 mata dan layak suku akhir UCL. Terlalu awal untuk kau give up dan tak fair kepada Ancelotti yang dah banyak bawa perubahan positif musim ni. Kalau tanya aku lagi suka manager yang mengaku macam ni, yang mengambil tanggungjawab, bukan salahkan player bagai. Aku yakin Real akan bangkit lah. Catalans kini dengan jaringan 31 gol dalam 11 game, cuma bolos 10 gol saja dalam waktu yang sama. Alright geng, jangan lupa penuhkan ruangan komen dekat bawah. Aku suka layan dan balas pendapat berbeza. Kalau korang perhati raikan pendapat berbeza. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert, kita sekadar peminat bola sepak dengan pandangan masing-masing. This is Burn TV.